Ini bab perkahwinan Zainab binti Jahsh, yakni dengan Nabi SAW, dan turunnya hijab. Turunnya hijab maksudnya turunnya ayat hijab. Wa itsbati walimatil urs, dan bab ini juga membuktikan adanya kenduri kahwin itu, kenduri kahwin. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Anas. Ini hadis bahaz, sebab ada beberapa orang Imam Muslim ambil tadi. Ini dia nak sebut ni adalah hadis bahaz, riwayat bahaz. Kata beliau tu maksudnya Anas, apabila habis iddah Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Zaid, sebutlah kepadanya tentang aku. Fadhkurha alayya, sebutlah kepadanya tentang aku, yang ni aku berkenal ke dia. Aku nak menikah dengan dia, gitulah. Qala fantalaqa Zaid, perawi berkata, yakni Anas, Zaid pun pergi hingga sampai kepadanya. Pada ketika itu dia sedang menguli tepung. Tukhammiru ajinaha, tukhammiru sedang asal maknanya bubuh ragi, sedang bubuh ragi ke dalam apa ni, tepung yang diuli, adunan tepung dia. Satu makna, satu lagi dengan makna dia menudung tepung yang telah diulinya. Ketika itu dia duduk tengah tudung, maknanya sudah ulilah. Qala, kata perawi, kata ni siapa ni, Zaid, apabila aku tengok dia, azumat fi sadri, terasa besarlah kepadaku dia tu, besarlah kedudukannya dalam hatiku, sehingga tidak sanggup aku melihat kepadanya. Ini kerana Rasulullah SAW telah menyebut tentangnya. Aku pun memalingkan belakangku dan mundur ke belakang. Faqultu ya Zainab, aku berkata, wahai Zainab, Rasulullah SAW telah mengutuskan aku untuk menyebutkan kepada engkau, untuk menyampaikan kepada engkau bahawa dia ada mengingatimu. Dia ada sebutlah tentang engkau. Qalat, Zainab berkata, ma ana bisani'atin syai'an, aku tidak dapat buat apa-apa sebelum aku bertanya Tuhanku. Dia pun bangkit pergi ke masjid. Wa nazala al-Quran, dan turunlah ayat Quran. Rasulullah SAW pun datang, lalu masuk kepadanya tanpa minta izin, dengan tidak mendapat keizinan. Qala, perawi berkata, faqala, perawi dibawa Anas lagi. Faqala tu makna Anas berkata, kami nampak lagi keadaan kami di mana Rasulullah SAW memberi makan, yakni menghidangkan kepada kami roti dan daging, ketika matahari sudah agak tinggi naiknya. Fakharajan nas, maka ramailah yang keluarlah setelah selesai makan. Tetapi ada lagi beberapa orang yang masih berbual-bual di dalam rumah itu setelah makan. Rasulullah SAW pun keluar, aku juga mengikut baginda. Baginda pun pergi ke rumah isteri-isteri dia dengan memberi salam kepada mereka. Dan mereka pula berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapati isterimu? Qala, Anas berkata, saya tak pasti, sayakah yang menceritakan kepadanya bahawa mereka, yakni orang-orang yang makan di rumah tu, telah keluar, atau baginda menceritakan kepadaku? Qala, perawi berkata, maka Nabi SAW pun balik sehingga masuk ke dalam rumah. Fadhahabtu adkhulu ma'ahu,
aku pun nak pergi masuk bersama baginda, tetapi baginda al-qasitr, menarik ataupun menurunkan tabir di antaraku dengannya, dan turunlah hijab, yakni ayat hijab. Qala, kata perawi, wa wa'izal qaum bima wu'izu, orang ramai telah diberi peringatan dengan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yakni oleh Allah dalam ayat itu. Ibnu Rafi' menambahkan dalam hadisnya, apa peringatan ataupun nasihat yang diberikan kepada kaum itu, iaitu dalam ayat itu, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum. Itulah, jangan kamu masuk ke dalam rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan kepada kamu untuk pergi makan dengan tidak menanti-nanti, menunggu masaknya makanan itu, hingga kepada firman-Nya, wallahu la yastahyi minal haq, Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Seterusnya Anas lagi meriwayatkan, katanya, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kenduri kahwin kerana mana-mana isterinya seperti mana baginda mengadakan kenduri kahwin untuk Zainab, kerana baginda telah menyembelih kambing ataupun biri-biri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, dia berkata, Rasulullah tidak pernah membuat walimah kenduri lah untuk mana-mana isterinya lebih banyak ataupun lebih baik dari apa yang telah diadakan oleh baginda untuk Zainab. Thabit Al-Bunani berkata, yakni bima aulama, tadi mimma aulama, lebih kurang maksudnya, lafaz saja beza. Qala, perawi berkata, Nabi SAW menjamu mereka makan roti dan daging hatta tarakuh, sehingga mereka meninggalkannya, yakni kenyang lah, kenyang, puas makan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, katanya, apabila Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, baginda menjemput orang ramai untuk makan. Mereka pun duduk berbual-bual. Qala, perawi berkata, yakni Anas, semacam Rasulullah SAW nak bangun, nak bangun, tetapi mereka, yakni menampakkan macam nak bangun lah, tetapi mereka tidak juga bangun. Apabila Nabi SAW melihat begitu, baginda pun bangun, betul lah. Apabila Nabi SAW bangun, bangkit, maka bangkitlah dari yang hadir itu beberapa orang. Beberapa orang. Ini Asim menambahkan dalam riwayat dia, dalam hadis dia, dia kata masih duduk lagi tiga orang. Dan Nabi SAW datang lalu masuk pula. Didapatinya orang-orang itu masih lagi duduk. Kemudian mereka pun bangkit dan pergi. Qala faji'tu fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku pun pergi dan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka telah balik. Qala faja'a, perawi berkata, yakni Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang hingga masuk. Aku pun nak masuk juga. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menurunkan ataupun menarik tabir di antaraku dengannya. Qala, kata perawi, dan Allah azza wa jalla menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, hadilah hingga kepada firman-Nya, inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, kata dia, aku paling tahu, akulah orang yang paling tahu tentang ayat hijab. Sesungguhnya Ubay bin Ka'ab bertanya aku tentangnya. Qala Anas menceritakan. Pagi itu Rasulullah SAW telah menjadi pengantin kerana berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Qala, Anas berkata, Nabi SAW mengahwininya di Madinah. Fada'a an-nas, Nabi SAW menjemput orang untuk makan selepas agak siang, agak tengah hari. Rasulullah SAW pun duduk dan beberapa orang duduk bersamanya selepas wa jalasa ma'ahu rijalun ba'da maqam al-qaum. Setelah beberapa orang keluar, pada masih lagi ada bersama Nabi SAW, hingga Nabi SAW bangkit, famasya,
lalu berjalan, dan aku pun berjalanlah ikut dia hingga sampai ke pintu rumah Aisyah. Kemudian Nabi SAW ingat mereka telah keluar, dia pun balik. Aku pun balik jugalah sekali dengan dia. Rupa-rupanya mereka masih duduk lagi di tempat mereka masing-masing. Faraja'a, Rasulullah SAW pun patah balik pula, pergi ke lain pula. Aku pun sekali lagi pergi pula lah dengan Rasulullah, sehingga sampai ke rumah Aisyah. Faraja'a, dia pun patah balik pula, aku pun balik pula. Fa idahum qad qamu, rupa-rupanya pada ketika itu mereka sudah bangun, balik dah. Nabi SAW pun memasang tabir di antaraku dengan baginda, dan Allah menurunkan ayat hijab. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW telah berkahwin, fadakhala bi ahlihi, dan dia telah bersama dengan istrinya. Qala, Anas berkata, ibu saya Ummu Sulaim telah memasak hais, lalu meletakkan dalam satu bekas, dan dia kata, wahai Anas, bawa pergi kepada Rasulullah SAW, katakan, mak saya kirim ini untuk engkau, dan dia kirim salam kepada engkau. Dia kata, ini sedikit dari kami untukmu, wahai Rasulullah. Anas berkata, aku pun pergi bawa makanan tadi kepada Rasulullah. Saya pun kata, sesungguhnya mak saya kirim salam, dan dia kata, ini sedikit dari pihak kami untukmu, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun kata, letaklah. Kemudian dia pun kata, pergi panggil ni Fulan panggil, dan orang yang engkau bertemu. Dan Nabi SAW pun menyebutlah nama beberapa orang. Qala, kata perawi, aku pun pergi panggil lah orang yang Nabi SAW sebutkan namanya itu, dan orang yang aku bertemu. Qala qultu li Anas, perawi dibawa Anas, bertanya Anas, saya berkata kepada Anas, berapa bilangan mereka hak pergi itu? Anas menjawab, zuha'a 300, lebih kurang sekitar 300 orang. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, wah Anas, buat mari taur itu bekas dia tadi. Anas kata, pada kalau mereka pun masuk sehingga penuh serambi rumah dan rumah tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, hendaklah membuat bulatan, masing-masing buat bulatan 10 orang, dan masing-masing makan bahagian yang dekat dengan dia, bahagian hak dekat dengan dia, jangan jungaklah ke jauh, hak dekat dia. Anas berkata, mereka pun makanlah sehingga kenyang. Dia kata lagi, fa kharajat ta'ifatun, ada satu golongan sahabat keluar, tapi satu golongan yang lain dan hak lain pula masuk pula, sehingga semua sekali makan, selesai makan. Anas pun berkata kepadaku, faqala li, Nabi SAW pun berkata kepadaku, wahai Anas, angkatlah. Anas berkata, saya pun angkat, saya tak pasti ketika saya letak tu lebih banyak ke makanan itu, atau pada ketika saya angkat, mana tidak terjejas, tidak kurang. Qala, Anas berkata, beberapa orang di antara hadirin itu, di antara orang-orang yang dijemput itu, masih lagi duduk berbual-bual di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah duduk yakni melayani tetamu dia tu, sedang isterinya pula memalingkan mukanya ke dinding. Memalingkan mukanya ke dinding. Fasaqulu, pasal apa? Pasal tidak ada hijab, tidak ada apa. Semua salah lah. Fasaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuatkan menyebabkan jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keberatan, jadi puasa susah, menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun keluar lalu memberi salam kepada isteri-isterinya, kemudian mari balik pula. Bila mereka tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah balik, mereka pun berasa bahawa Nabi bahawa mereka telah menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuatkan Rasulullah berasa keberatan. Qala fabtadarul bab, perawi berkata, mereka pun cepat-cepat meluru pergi ke pintu. Fakharaju kulluhum, semua mereka pun keluarlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang
sehingga baginda arkha, menurunkan, melabuhkan tirai, dan masuk ke dalam rumahnya. Aku pula ada di dalam rumah itu. Aku masih lagi ada dalam rumah itu. Tak lama kemudian, sebentar kemudian, Rasulullah keluar pula kepadaku. Dan ayat ini telah pun diturunkan. Mana ketika masuk dalam saat ini, keluar pula tutup. Dia keluar pula. Dia kata ayat ini turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan bacanya kepada orang. Ni, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum. Hak tadi lah. Walakin idza du'itum, tetapi kalau kamu dijemput, fadkhulu, maka masuklah, baru masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, bila selesai makan, baliklah, berseleroklah, bersurailah. Wala musta'nisina li hadith, jangan duduk galik buah pula. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, cara itu mengganggu Nabi SAW. Fa yastahyi minkum, tetapi dia berasa malu kepada kamu untuk menceritakan. Wallahu la yastahyi minal haq, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak malu menyatakan kebenaran. Begitulah seterusnya ayat. Anas berkata, ana ahdathun nasi ahdan bihadhil ayat, aku orang yang paling segar, paling baru menerima ayat itu. Dan isteri-isteri Nabi pun dihijabkan. Lepas pada itu, bermula dari saat itu, isteri-isteri Nabi dihijabkan. Diriwayatkan dari Anas katanya, bila Nabi SAW berkahwin dengan Zainab, Ummu Sulaim telah menghadiahkan kepada Nabi SAW hais, ini makanan dalam taur bekas daripada batu. Anas berkata, Rasulullah SAW pun kata, pergi panggil, mari ke sini orang-orang Islam yang kau temui. Saya pun pergilah, mana jumpa, panggil. Mereka pun mula masuk ke rumah Nabi SAW, makan dan keluar. Nabi SAW pula meletakkan tangan dia di atas makanan itu, fada'a fihi, dan dia doa lah apa yang dia doa lah dia nak doa. Itu makna masya Allah wa an yaqul. Fada'a fihi wa qala fihi masya Allah wa an yaqul. Yang Nabi SAW berdoa, apa-apalah doa dia. Dia tidak jelas, tak tahulah apa dia baca, tapi doa. Apa yang dia nak doa tu dia doa. Dan saya tidak meninggalkan sesiapa pun yang saya temui, melainkan saya memanggil, menjemputnya. Mereka pun makan sehingga kenyang dan keluar, tetapi masih tinggal lagi segolongan daripada yang hadir itu, dan mereka lama duduk bual-bual lagi. Fa'atalu alaihi al-hadith, mereka lama duduk bual-bual dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun malu kepada mereka untuk mengatakan sesuatu. Fa kharaja wa tarakahum fil bait, Nabi SAW pun keluar dan meninggalkan mereka duduk dalam rumah itu. Selepas itu Allah SWT menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum. Tadi jugalah. Cara itu, kalau kamu ikut cara itu, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna, itu lebih bersih, lebih menyucikan untuk hati kamu dan hati-hati mereka, yakni isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hijab ini lebih selamat, lebih bersihlah. Begitulah. Baru ni kita sudah baca dah, tapi dah cuti seminggu tu, baca pula dan terjemah sekali lagi. Tak apalah. Dia adalah hadis yang kita baca ni, ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kalau tidak selesai, boleh menimbulkan kekeliruan. Dan peristiwa kahwin Nabi SAW dengan Zainab ni, begitu juga Zaid, suami dia sebelum pada tu, ada disebutkan dalam Quran. Tidak boleh sama sekali dipisahkan. Quran dengan hadis-hadis ini kena tengok kedua-dua. Kena tengok kedua, letak depan kedua-duanya, baru selesai. Dan apabila kita merujuk kepada Quran itu pula, di sana pada ketika mentafsirkan ayat itu, ulama-ulama pula macam-macam pula pendapat. Macam-macam pula pendapatnya, sehingga ada yang memberi pendapatnya dengan cukup baik, molek lah, kemah molek. Ada yang ni tak boleh nak pegang belah mana. Ada yang hok turut benar lah, buat mari cerita-cerita yang bukan-bukan.
Berhubung dengan peristiwa ni. Dan salah satu sebabnya, salah satu sebab inilah yang kita nak sebutnya, kenapa berlaku perselisihan pendapat tu dalam mentafsirkan ayat itu. Kenapa jadi punca perselisihan pendapat? Salah satunya kerana terpengaruh dengan hadis-hadis yang ada, sejauh yang ada berhubung dengan perkara ni, tersebar di kalangan umat ni begitu banyak sekali. Ada lagu ni, ada lagu ni, ada lagu ni. Jadi setengah-setengah tu yang bermudah-mudah dalam masalah hadis, dia ambil mana-mana. Itu sebab jadi. Sehingga tafsiran itu, tafsiran Quran itu boleh jadi membawa kepada bahaya. Membawa kepada bahaya. Kalau ada tafsir, tak ada ke tafsir? Tak ada pun tak apalah. Tapi boleh tengok semula lah. Boleh tengok. Apabila balik, boleh cek balik semula. Iaitu ayat dalam surah Al-Ahzab. Bunyinya lagu mana? Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Sambung lagi. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina fi azwaji ad'iyaihim likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Begitulah seterusnya. Tu ayatnya. Kalau kita tengok situ, jelas di mana berlaku khilaf. Dah hak mana, tafsiran mana hak lebih molek. Begitu kedudukan. Hak mana lebih molek, lebih selamat. Tu hak kita nak cerita malam. Sebab apa? Kebanyakan tafsir-tafsir, tengoklah mana-mana pun, dia lagu lain daripada hak kita nak sebut. Hak kita nak sebut. Dalam ayat tu disebutkan makna dia. Kalau ada tafsir masing-masing boleh tengok senang. Tapi tak ada pun tak apa, tengok tu lah, balik tengok. Ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah mengurniakan nikmat kepadanya dan engkau juga telah berbudi kepadanya. Apa engkau kata? Amsik alaika zaujaka. Tahanlah isterimu itu. Tahan isterimu. Maksud tahan situ, jangan dicerai isterimu itu. Kira-kiranya cerita latar belakang dia pergi cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cerita dia nak cerai bini dia. Bini dia tu siapa? Ni lah, Zainab. Kira-kiranya dia nak cerai. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amsik alaika zaujak. Tahan isterimu. Jangan lepas. Maksudnya jangan cerai isterimu. Dia tidak kata jangan cerai, dia kata tahan isteri, jangan lepas. Itu bahasa halus lah. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sebab cerai-cerai ni tak molek. Ke mana-mana pun. Asal dia tak molek. Dalam keadaan terpaksa, darurat, hak tu hak boleh jalan keluar. Tetapi main-main tak boleh. Kalau boleh tak sah. Wa tukhfi, wattaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nas. Situ. Cuba perhati molek. Dan engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakan nanti. Dan engkau takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhshah. Sedangkan Allah lah yang paling patut kamu takut. Allah lah yang patut kamu takut. Tak perlu takut kepada orang. Lepas pada tu ceritanya, apabila Zaid habis ceritanya dengan isterinya, yang ni habis edah ke apa, zawwajnakaha, kami kahwinkan engkau dengan nya. Nya tu maksud isteri dia tu lah, Zainab sana. Supaya apa? Supaya tidak menjadi masalah kepada orang-orang mukmin untuk mengahwini bekas-bekas isteri, anak anak angkat, supaya akan datang tidak jadi masalah dah. Sebab dalam amalan jahiliahnya haram, tak boleh. Aib benar menikah dengan janda ataupun bekas isteri anak angkat. Serupa dengan anak sendiri, menikah dengan natu, begitu.
Jadi ini anak angkat, bukan anak sendiri, sepupu anak sendiri. Tidak lagu tu. Anak cerita hak tu hukum supaya itu tujuannya. Ya jadi lagu tu. Baik. Yang kita nak cerita di sini ada beberapa perkara. Dan ada kaitan juga dengan hadis ni. Kebanyakan ulama, ni kebanyakan. Ada juga tidak lagu tu. Kebanyakan ulama, ahli-ahli tafsir, penterjemah tafsir dalam bahasa mana-mana pun boleh tengok. Dia kata, cuba kita perhati tadi, ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah beri nikmat kepadanya, dan engkau tu maksudnya Rasulullah, engkau pun telah banyak berbudi, engkau pun telah berbudi kepadanya. Maknanya Allah kata, ketika engkau kata, engkau tu Nabi SAW, engkau kata gapo kepada orang yang Allah beri nikmat banyak, engkau berbudi kepada dia tu, kata gapo? Engkau kata gapo? Amsik alaika zawjak, mana tahan, jangan lepas bini engkau itu, yang jangan cerah. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hak tu Nabi kata kan? Nabi kata, jangan cerah. Siapa dia kata? Takkanlah Zaid nak kata jangan cerah bini. Apanya Nabi tak ada masalah apa. Hak kata tu Nabi kata kepada Zaid. Nabi kata, jangan cerahlah, tak usah cerahlah, takutlah kepada Allah. Sekat tu tak apa lagi. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nas. Situ tak jadi masalah. Engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan nanti. Di situ mengikut tafsiran kebanyakan hak kita sebut tadi, seseolahnya dalam istilah ilmu balaghah dia panggil berlaku iltifat. Tadi Nabi SAW kata kepada Zaid, jangan cerah. Hak ni Tuhan kata kepada Nabi. Engkau menyembunyikan di dalam hati. Engkau tu siapa? Nabi. Tuhan kata. Tidak Nabi kata. Tidak Nabi kata kepada Zaid dah. Tetapi Tuhan kata kepada Nabi SAW, engkau menyembunyikan dalam diri engkau apa yang Allah akan nyatakan nanti. Tiba-tiba tadi Nabi kata kepada Zaid, berhenti sekat tu, jangan cerah bini, takutlah kepada Allah, sekat tu. Lepas tu Allah kata kepada Nabi, engkau sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakan nanti. Tuhan kata kepada Nabi. Sedangkan hak betulnya, nanti kita akan tengoklah. Hak betulnya, hak ni hak Nabi kata lagi kepada Zaid tu, sambungan, bukan ayat lain, sambungan. Engkau ni duk susuk sesuatu ni, sambungan, jangan cerah bini, takutlah kepada Allah. Ni duk susuk sesuatu. Hak Nabi kata lagi, bukan Allah SWT kata. Allah SWT tu menukilkan hak Nabi kata. Hak Nabi kata kepada Zaid itu. Nabi kata, engkau duduk sembunyi dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakan nanti. Ada ni sesuatu ni, benda sulit kan, hubungan suami isteri gapo ni, siapa mereka cerah berapa banyak berlaku perceraian ni, sulit. Benda tak wayak tu luar ni, dengar luar ni cerita lain, hak sebenarnya lain. Engkau duduk sembunyi. Itu maksudnya Allah SWT tidak kata kepada Nabi SAW. Allah SWT menukilkan seperti mana hak sebelum pada tu, hak Nabi SAW kata kepada Zaid. Tu cerita. Tu beza dia antara dua tafsiran. Tengoklah dalam tafsir mana-mana pun kebanyakannya dia kata siapa situ hak tu Allah kata kepada Nabi. Kenapa? Tu timbul. Kenapa Allah SWT kata lagu tu kepada Nabi? Tu kita nak faham hak tu. Kenapa Allah SWT kata kepada Nabi, engkau menyembunyikan adalah dirimu sesuatu yang Allah akan nyatakan? Sebabnya, kononnya dikaitkan dengan hadis. Situlah peranan hadis, dikaitkan dengan hadis. Kononnya macam-macam lah. Hak tu hak beringat sikit tu, dia tak kena banyak. Hak tak beringat tu kena parah benar. Hak parah dulu nak cerita hak parah. Hak parahnya lagu mana? Dia kata kononnya pernah suatu ketika Nabi SAW pergi ke rumah Zaid. Kebetulan Zaid tak ada. Ketika itu Zaid nak pecah baju, Nabi tengok, lalu jatuh hati. Tu Nabi kenal kepada Zainab itu. Hak tu dia duduk susuk.
Pada ketika Zaid mari duduk royak ke dia, saya nak cerah. Seseolahnya macam adalah hati Nabi tu. Macam kenal lah. Kalau cerah dah aku kenal, dah jatuh hati dah ke dia. Aku boleh nikah dengan dia. Kan? Begitu kan akibatnya. Lalu cerita tu, ni ada dalam tafsir Tabari, dalam tarikh Tabari, banyak lagi dalam kitab-kitab tafsir yang lain disebutkan. Lepas tu kononnya apabila Nabi SAW kenal saja tu, Zaid pun timbul berasa tak kenal kepada bini dia. Kononnya timbul lalu berasa tak kenal lah kepada bini dia. Dia pun tu pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kalau kau kenal, aku cerah bini aku. Gitu cerita tu. Cuba kita fikir, nasabah kau lagu tu? Munasabah kau? Nabi SAW tu nak pergi, lepas tu jadi lagu tu. Tak munasabah tu. Tak munasabah. Hak yang kedua, hak sederhana. Hak sederhana. Dia kata Nabi SAW sebenarnya kenedah juga kepada Zainab. Tapi dia duduk simpan dalam hati. Dia tak ada tengok-tengok cerita-cerita tengok tadi, tak ada. Tengok dia pecah baju, apa tu tak ada. Tapi dia memang kenedah. Tapi tidak jadi dengan dia. Jadi dengan Zaid. Apabila jadi dengan Zaid tu bunyi hak tak molek ni, tak sedap ni, duk kecoh dalam rumah tangga ni, timbul dalam hati dia tu berasa sebagai manusia biasa. Timbul dalam hati dia tu hak sesuainya sepatutnya Zainab tu dengan aku. Sebab dia orang bangsawan. Zaid ni bekas hamba. Sebab tu jadi payah nak kena tu. Tapi aku juga yang suruh dia dulu nikah. Aku juga yang kira. Aku juga yang kira bui mas kahwin ke apa ke dia tu. Bukan main banyaknya bui. Tapi mana dia ada tu gitu. Molek ke juga terhadap bini orang. Kedudukan Nabi tu bukan kedudukan orang biasa. Kita kena ambil kira hak tu. Apabila kita menghadapi Quran hadis ni, hak tu nombor satu sekali. Orang yang mengaji Quran hadis nombor satu sekali hak tu. Dia kena jaga kesucian, kedudukan Nabi SAW. Sesuai ke tidak? Situ. Kalau tak jaga hak tu, tak ada guna sebenarnya belajar Quran hadis. Tak ada guna. Baru ada faedah apabila kita belajar, kita dapat bersih benda-benda tadi. Kita dapat perisi molek, bersih molek, ambil. Jelas. Dia tidak serupa dengan orang lain. Tidak serupa Nabi SAW. Walaupun dia manusia, tetapi lagu tu tak pernah sama, tak sesuai dengan dia. Aib tu. Kalau orang sebut lagu tu macam mana? Kalau orang sebut lagu tu. Kalau orang lain pun, dia walaupun dia orang Ju kemudian, tapi kalau ada orang sebut dia ni lagu-lagu ni pada bini orang, boleh ke? Apatah lagi Nabi SAW. Dia tak boleh ada benda-benda tak pernah sabar lagi. Sebab itu tak sesuai juga hak tu. Hak sesuainya iaitu sebab ayat tu masih lagi kata-kata Zaid. Apa yang kita putus situ tu? Apa yang kita putus? Apa yang kita nak pakai iltifat tu? Orang panggil iltifat tu dalam keadaan tidak ada sebab untuk kita nak pergi kepada iltifat. Tidak ada sebab. Nak iltifat pun dia kena ada sebab juga. Kalau tak ada sebab munasabah, bahkan jadi kau buruk lagi keadaannya, tak ada guna. Tak ada guna. Dengan sebab itu hak sesuainya kita kata Nabi SAW kata engkau ni duk susuk sesuatu, susuk sesuatu yang Allah akan nyatakan, susuk tu susuk apa dia? Memanglah tak ada sebut hak susuk tu apa dia, sebab benda ni benda sulit, benda antara suami isteri. Berapa banyak kes yang berlaku dalam dunia perceraian, tak kira bangsa mana, agama gapo pun. Kadang-kadang benda tu benda lain, tapi tu cerita dalam mahkamah, dalam gapo benda lain. Tu hak sembunyi susu tu. Masing-masing ada susu sesuatu. Lepas tu takut kepada orang. Nak rayak, nanti orang kata lagu mana pula. Itulah. Nak menikah sangat pula. Mungkinlah. Itu andaian. Orang kata, dah kita ni bekas hamba, kita kena tengok latar belakang dia pula. Latar belakangnya. Dia dalam masyarakat pada masa tu, masyarakat yang ada sistem perhambaan ni, dia berat. Dari segi jiwa orang tu pun dia punah jadi. Sebab apa? Perhambaan ni apabila dia
lama, berabad-abad lamanya sudah menjadi sistem dalam masyarakat. Hak mana jadi hamba tu keturunan dia jadi hamba, hina diri dah lah jadi. Sebab itulah dalam Islam ni dia panggil hamba mukatab. Sistem mukatabah orang panggil. Mukatab tu untuk apa? Mukatab ni tu dia kata gini, kamu nak merdeka boleh, kamu kena pergi cari piti sekian-sekian banyak. Dalam masa setahun ni, biar kamu boleh dapat cari piti buat mari kat aku, misalnya kita kata 45,000, aku akan merdeka lah. Kalau tak boleh, tak boleh. Apa sebab? Hikmat Allah SWT dalam Quran sendiri ada tu hak mukatabah tu. Mana ketika ada sistem perhambaan ni lah. Apa sebab dia kata lagu tu? Mana dia bui jalan cara mukatabah tu. Sebabnya orang ni apabila jadi hamba dia tidak ada keyakinan diri. Tengok bangsa yang dijajah tu tidak hamba peribadi tu, tidak atas tubuh tu, jajah negeri. Berapa lama nak boleh cabut pengaruh kesan penjajahan? Lama. Masalah, kita menghadapi banyak masalah. Tak yakin kepada diri sendiri, berasa lebih bahasa orang, berasa lebih budaya orang. Kenapa? Kerana jadi penjajahan lah, hamba lah. Itu akibatnya. Bahkan orang tu diri dia sendiri, mak dia, ayah dia jadi hamba. Tak pernah pegang piti. Segala piti yang boleh gapa bui ketua dia. Dia tidak akan reti mengurus piti. Dia tidak akan reti cari piti. Jadi tujuan Islam suruh buat lagu tu, suruh cari piti buat mari tu, nak suruh dia belajar berdikari. Cara cari piti mengikut cara yang sah. Lepas pada tu, bila dia pandai cari piti, bolehlah kita nak merdeka dia. Barulah tidak jadi sampah masyarakat. Barulah tidak minta sedekah. Ni kalau kita merdeka dia selalu, tanpa kita tengok dia layak ke tidak, sedangkan dia tu berjiwa hamba, akan jadilah ke mana dalam masyarakat? Akan banyak orang minta sedekah. Lepas tu tak ada keyakinan diri, boleh jadi curi, gapo boleh berlaku. Dia tak reti nak cari piti. Dengan sebab itu, banyak sistem-sistem dalam Islam ni, ketika ada sistem perhambaan tu, dia jalan-jalan dia, peringkat-peringkat dia. Baik, Zaid ni kebetulannya dia bukan keturunan hamba, tidak. Tetapi pada masa perang, puak dia ni perang, dia orang sampai itu hak mana ditawar tu, hak kalah tu, jadi hamba. Gitu ya, nak jadi hamba asas ni lah. Lepas pada tu kat, bila jadi hamba tu, selagi tidak merdeka, bahkan nak cucu dah lah jadi hambanya. Gitu sistem perhambaan. Jadi Zaid ni adalah lagu tu. Dia pada masa kecil buat orang apa ni, tawar, buat lari dia jadi hamba dan dijual. Lalu dibeli oleh, ringkas ceritanya, dibeli oleh Sayyidatina Khadijah. Itu cerita. Bila beli, Khadijah pun hadiahkan kepada Nabi SAW. Hadiah kepada Nabi. Dia pun duduk dengan Nabi SAW. Duduk dengan Nabi SAW sekian lama. Lepas pada tu ibu bapak dia, ni cerita lah sikit, ibu bapak dia dapat tahu keluarga dia, pergi cari Zaid, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun cerita lah gini. Tak apalah, dia ni ayah Zaid, ni pak dara dia, kata dia. Katanya ada sini. Betul lah, ada lah kata. Tapi nak balik ke mana? Dia pun kata, marilah balik lah, kata dia. Kalau balik, takkanlah nak duduk dalam keadaan hamba begini. Keluarga kita, keturunan kita bukan hamba. Nabi SAW kata, ikut dia. Kalau dia nak pilih nak duduk sini, saya tak saya kata apa. Orang sayang kita, takkan kita nak halang pergi. Tapi kalau dia nak balik pun tak apa juga, ikut dia. Tiba-tiba Zaid pilih Nabi SAW, tak saya balik. Keluarga dia pun katalah, apalah, kata dia, takkanlah kamu pilih perhambaan, hidup secara hamba, takkanlah kamu gini-gini. Tak apalah. Bila begitu, Zaid ni lepas pada tu dimerdekakan. Dan Nabi SAW pun oleh kerana kenal sangat dengan Zaid ni sangat sayang kepada Nabi SAW, bawa dia pergi depan orang ramai, isytihar. Kata dia ni adalah anak aku, anak akak aku. Itu cerita ni. Apabila kata anak akak ni, pada masa tu anak akak ni dia menerima pesaka daripada ayah akak dia sebab anak diri. Begitu juga kalau mati ayah dia, saling menerima pesaka. Sampai setara tu. Dan bahkan ramai orang sudah panggil selepas pada tu Zaid bin Muhammad. Itu cerita Zaid ni lebih kurang secara ringkasnya. Jadi oleh kerana ni dia ni dulu hamba, pernah sebagai hamba. Walaupun selepas pada tu dia besar, dia merdeka dah lama dah.
Tetapi nak cerita dalam masyarakat tu, tanggapan dia terhadap bekas hamba, seperti pihak penjajah, tanggapan dia terhadap anak jajahan dia ni, lagu tu dia pandang lagu mana? Gitu dalam masyarakat. Jadi susah. Nabi SAW nak hapuskan hak ni, kasta, kelas, segapa dia nak hapus. Pertembungan budaya, pemikiran. Nabi SAW nak cerita Islam ni supaya tak ada bangsa ni, tak ada apa nama ni, hamba, tak ada tuan, supaya hakikatnya lebih seseorang tu dengan takwa. Duduk sini, tanam dah tu, tanam dah. Tetapi dia walaupun tanam pun nak masuk dalam hati tu, makan masa benda ni. Semaya boleh buat selalu, jiwa nak berubah selalu, makan masa. Jadi kadang-kadang seseorang tu dia sendiri boleh terima dah, hak sekeliling dia masyarakat. Apa orang kata tak laku kah? Jadi menikah dengan bekas hamba tu pun jadi aib. Menikah dengan bekas hamba. Dengan sebab itu baru ni kita sudah jumpa dalam hadis Nabi SAW kata dapat 2 pahala. 3 macam orang. Salah satunya orang yang dia ada hamba, lepas tu dia ajar adab, dia ajar ilmu, pengajaran bagi. Lepas pada tu dia merdeka. Lepas pada tu dia menikah dengan hamba. Sebab apa? Boleh 2 pahala. Sebab berat. Orang pada masa tu menanggung berat. Orang kata, dia tak ada peti, tak ada orang nak berkali. Dia menikah dengan bekas hamba dia. Kalau menikah dengan bekas hamba dia, murah sikit mas kahwin. Gitulah orang akan kata. Kurang-kurangnya murahlah mas kahwin. Itu masalah masyarakat. Bila-bila mana-mana masyarakat ni dia ada masalah semua. Masalah kaya, miskin, masalah pangkat, tak ada pangkat, masalah comel, huduh. Benda-benda tu menjadi perkiraan dalam masyarakat. Bila-bila pun. Sama-sama. Cuma antara tebal dengan nipis. Itu je lah. Tapi ada semua. Baiklah. Zainab ni pun lagu tu juga. Bila Nabi SAW hatta pinangan, sebab Nabi SAW nak ubah masyarakat. Dia nak ubah ni, dia kena ubah dengan orang. Sebab dia ahli masyarakat. Dia ahli masyarakat, bukan pomen nak tukar skru. Dah, ni nak tukar skru, dia kena orang. Dia kena orang buat kerja. Kadang-kadang dia boleh buat sendiri, kadang-kadang tak boleh buat sendiri, kena orang lain. Pergi perang, kena mati orang. Kena gitu gini, kena masing-masing, kena habis piti orang. Banyak orang kena buat tu berkait dengan orang. Jadi nak letak atas apa? Nak letak tengok mari Zaid. Itu banyak budi Nabi, Nabi Allah SWT sebut dalam Quran tu, wa an'amta alaih, dan engkau pun banyak berbudi kepada dia. Banyak budi lagu mana? Kalau nak buat hamba pak mati boleh, tak payah merdeka. Tu sah dia merdeka, budi besar tu. Kalau nak jual buat apa tu pada masa itulah. Lepas pada tu buat anak angkat, tidak budi. Anak angkat tu besar pada masa tu. Kat masa sekarang dia pun istimewa lagi. Lepas pada tu kahwinkan dengan sepupu Zainab ni, sepupu Nabi, sepupu betul-betul. Umaymah binti Abdul Muttalib, mak dia, mak pada Zainab. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ni Umaymah bin Abdul Muttalib binti Abdul Muttalib. Ni anak dia Zainab, sepupu dia betul-betul. Mana Quraisy lagi, bangsawan lagi, orang terkemuka lagi, tiba-tiba nak pergi dengan ni, macam mana? Situ timbul masalah. Zainab sendiri pun mula-mula tak apa nak, tak sah, dia tak sah dah mula-mula. Tapi tu ayat tu lah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak ada pilihan dah. Rupanya hikmah Allah SWT ni tak ada siapa dia tahu. Tak ada boleh pilih. Kalau Allah SWT Rasul dia sudah buat keputusan gitu, kena terima. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Sesat nyata, sesat. Bila kata gitu tak apa, terima. Mengikut riwayatnya, abang dia pun terima, adik-beradik dia terima, tak apa. Tapi mula-mula tak sih. Apabila duduk sekali, timbul masalah. Sebab apa? Dia sebab tu nak rayak teori tu
Pengajaran tu mudah. Takwa, tak ada beza, tak kupu pun tak apa. Boleh duduk sekali. Apabila nak hidup sekali, apabila masuk ke alam praktikal, situ susah. Situlah. Dia timbul macam-macam. Timbul. Bunyilah di antara hak bunyinya dalam riwayat-riwayat ada sebut. Kononnya Zainab ini mulut dia lepas sikit. Tak tahulah. Kalau itu pun boleh jadi. Dan nak boleh jadi gitu tu mulut lepas tu. Ketika dia nikah dengan Nabi SAW, mulut lepas lagu tu kah? Tak pula. Maknanya dia benda baru tu kerana sesuatu yang baru. Kalau iya, kerana dah tak kenal lagu tu lah. Dah tak puas hati. Walaupun ikut dah lah tu, ikut perintah Allah SWT dah lah tu, tapi nak menjayakannya bukan semua boleh. Apalagi ada hikmah rupanya di sebalik tu. Hikmah ya Allah SWT tak cerita lagi kepada Nabi SAW. Tetapi mengikut ulama-ulama tafsir kebanyakan ni, dia kata Allah SWT sudah royak dah kepada Nabi akan datang sesoalannya daripada awal lagi royak dah. Nabi tahu dah hak ni akan jadi bini dia. Hak tu dia duduk susuk je. Hak ni akan jadi bini dia ni. Dia tak royak ke Zaid, tak ajar royak. Dia suruh Zaid nikah. Dia suruh Zaid nak nikah, terima. Padahalnya dia tahu dah. Dia susuk. Sedangkan Allah akan nyatakan juga, akhirnya akan menikah juga. Dia tak royak ke siapa-siapa. Hak tu, hak susuk. Dia mau tu kata. Padahalnya kita kata tidak. Nabi SAW tak tahu lagi pada masa tu. Allah SWT suruh nikah. Tak tahu lagi cerita. Ayat ni zawwajnaka ni tak turun lagi. Tak turun lagi. Kalau dia kata Allah SWT royak dah, dia kena ada dalil. Dalil tu kukuh. Tak boleh main-main gitu. Andaya-andaya saja tak boleh. Sebabnya Nabi susu. Dah kita andaikan Nabi yang menyembunyikan dalam diri. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan hak Allah SWT cerita kepada dia. Dia lah yang akan jadi suami kepada Zainab ni akan datang. Itu andaian. Dia kena ada dalil yang kukuh baru boleh. Kalau tidak dalil, sedangkan ayat ni tak turun lagi. Macam mana kita nak kata baru turun lepas tu? Sedangkan hak ni peristiwa ni berlaku lama dah. Baiklah. Itu di antaranya. Ada di antaranya pula kata Zaid ni mandul. Zaid ni mandul. Lama ni kau. Setengah ulama kata di sini, setengah ulama kata setahun lebih-lebih ya. Tapi itu tidak tepat. Sebenarnya lama dia menikah. Belah-belah tahun. Perkahwinan, rumah tangga dua orang ni. Belah-belah tahun. 2-3 tahun. Di awal Nabi SAW menjadi Nabi lagi. Sama ada tahun yang pertama, kedua atau ketiga, kenabian. Bukan hijrah, kenabian. Lagi dia menikah. Situ lagi. Jadi orang dia kata mandu. Ingat ke tidak? Kisah berapa kali kita sudah jumpa dalam hadis ni. Maknanya cerita dia sampai ke zaman kemudian orang duduk sebut-sebut lagi. Duduk pertikaikan. Sebab apa? Usamah ni anak kepada Zaid bin Harithah ni tak serupa dengan ayah dia. Jadi seseolahnya orang yang nak memburuk-burukkan dia ambil kesempatan. Kata, ya kau ni anak dia. Kau anak siapa ni? Pasal tak serupa dengan dia. Hak ni anak Zaid dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni bekas hamba Nabi SAW. Dia ni kena tu tak apalah, muka sama-sama bekas hamba. Tak apa, boleh anak seorang. Namanya Usamah. Ummu Aiman ni seorang yang bagi orang mukmin dia tidak akan ragu apa-apa. Cuma orang munafik dia boleh ambil kesempatan. Orang mukmin sebab apa? Dalam hadis ada sebut dah, siapa-siapa nak tengok perempuan ahli syurga, tengok Ummu Aiman. Siapa setara tu? Dalam hadis ada sebut. Sebab itulah kira-kiranya Zaid dia jadi kenal pada Ummu Aiman. Nikah dah, boleh anak. Siapa ke zaman kemudian orang duduk pertikaikan lagi. Sehingga pada suatu hari Zaid dengan Usamah ni tidur tudung muka, kaki aja nampak. Kedua-dua tu nampak kaki. Lalu mari Qaif ni dia ahli ilmu qiyafah, ilmu firasat, pakai benar orang pada masa tu dan memang pandai sungguh.
Pandai sungguh ilmu qiyafah tu. Jadi dia tengok kaki, ini ada hubungan darah, kata dia. Ini mesti ayah anak. Nabi SAW suka pergi royak kepada sahabat-sahabat dia, pergi royak kepada isteri dia. Ada qaif cerita, dia kata serupa. Pasal apa timbul tu? Sebab ramai orang duduk kata ni bukan anak Zaid. Pasal tak serupa saja, anak orang lain. Jadi hak tu lah duduk eret-eret kata dia mandul. Orang ni apabila dia lebih pihak lebih ni, kalau tidak lain nak sendiri, keluarga dia tidak akan letak kekurangan tu atas dia akan letak atas orang lain. Kira-kira Zaid yang mandul, alik ni pula kata hak tu mandul, kira-kiranya dah bila tak berlaga dia jadi lagu tu lah, timbul jadi besar. Hak ni duduk susuk masing-masing. Dia bukan seperti zaman lain ni boleh pergi cek, boleh tahu hak ni mandul, hak ni tidak mandul. Zaman tu zaman mana? Jadi masing-masing dengan gitulah semua orang zaman itu kan. Dia kata hak ni mandul, hak ni kata hak ni mandul. Bahkan zaman itu kebanyakan dia kata orang perempuan lah mandul. Tetapi tak mesti juga. Sebab dalam bahasa Arab ni aqir ini untuk lelaki, perempuan boleh kedua. Mana sudah terima dah, lelaki pun boleh mandul. Masa tu lagi tak apalah tu. Jadi hak itulah barangkali yang tak apalah tu. Jadi hak itulah barangkali yang disembunyikan. Ataupun ada dalam riwayat yang lain menyebutkan, tapi riwayat itu tidak sahih. Tidak sahih. Zainab kata dia tak boleh duduk sekali. Zaid ni dia tak boleh mari dekat. Ni kononnya. Zaid ni dia tak boleh mari dekat. Dia mari dekat tak ada dia. Dia tak boleh mendekati aku. Ni cerita. Hak dalam. Cerita dalam. Kalau dia mari tak jadi. Itu tak. Kalau kita andaikan, tapi hadis ni dhaif. Kalau nak ambil kira jugalah, nak kaitkan mana hubungan kekeluargaan ni, kadang-kadang dia berlaku benda-benda gitu. Jadi apa ni, Zainab ni duduk kata Zaid ni lah balik dia tu lah lemahnya. Sebab dia tak pergi, sebab tu tak boleh anak, kira-kiranya begitu kan. Biasa kan dalam keluarga ni lagu tu, apabila hak ni tak boleh anak, hak ni kata dia, hak ni kata dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan nyatakan hak mana sebenarnya, hak duduk susu, hak sebenar. Tetapi jelas terbukti hadis itu kita tak boleh pakai. Sebab apa? Semua tahu, Zainab pun tahu bahawa Zaid ni sudah boleh anak dengan Ummu Aiman tu, Usamah tu. Kalau orang munafik tak boleh terima, pas dia tak boleh terima, tu sah. Yang kedua, lepas pada tu Zaid ni menikah pula dengan orang lain. Lepas pada cerai, 3 orang lagi dia menikah. Dan bila dia menikah dengan orang lain, boleh anak 2 orang. Kalau kita nak terima riwayat tadi, tak boleh terima lah. Sebab riwayat tadi menampakkan dia lemah. Tak boleh. Ni kalau lemah apa dia, lepas pada tu dia menikah boleh anak tu. Mana dengan sendiri hadis tadi tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak betul tu cerita tu. Dan buruk juga maknanya Zainab itu duduk tuduh, duduk buat cerita kata suami dia ni macam ni. Dia bukan orang biasa. Jadi tak patutlah. Jadi kita tak boleh terima. Tak apalah. Ceritanya tadi, setengah orang dia kata Zaid ni dengan Zainab ni nikah setahun lebih kurang. Lepas pada tu cerai. Sebenarnya tidak, lama dia nikah. Dalam masa yang lama tu, waktu tu jadi duduk dah lah tu. Sebab apa? Ikut ni perintah Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Akhirnya cerai juga. Apabila cerai tu, cerai ni pada tahun yang keberapa? Surah Ahzab, tahun yang ke-5 Hijrah. Satu ceritanya, tahun yang ke-5 Hijrah. Zaid mati pada tahun yang keberapa? Pada tahun yang ke-8 Hijrah, dalam peperangan Mu'tah. Zaid jadi panglima, dia pergi perang, mati 3 tahun selepas pada tu. 3 tahun selepas pada tu, kalau kita andaikan, semua ulama-ulama, kita rijal ke apa, kita tentang sahabat-sahabat ni, Usdul Ghabah ke gapo ke Isabah ke, semua sebut hak 3 orang ni dia nikah lepas pada dia cerai dengan Zainab dalam masa 3 tahun. Pas boleh anak pula 2 orang. Aduh, tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar. Kecuali kalau kita kata dia menikah awal lagi. Dia menikah awal lagi. Apalagi kalau tengok kepada umur Usamah ke apa, dan tengok pula apa nama ni kepada umur
Zaid pada ketika dia meninggal. Tengok pula kepada Umar, Zainab ni pada ketika dia meninggal. Nampak jelas bahawa dia menikah pada ketika tahun yang pertama atau kedua kenabian. Situ duduk. Jadi kita tidak nak pergi kepada perincian sangat masalah tahun-tahun tu. Mungkin semula boleh kita sebutkan, cuma nak ceritanya jelas Zaid tak ada bersatu daripada menikah dengan orang lain, bahkan boleh anak. Dia menikah dengan siapa? Dia menikah dengan 2-3 orang. Salah seorangnya anak Abu Lahab, Durrah namanya. Yang seorang lagi Hindun, adik-beradik kepada Zubair bin Al-Awwam. Dan seorang lagi iaitu anak kepada Uqbah, Ummu Kalsum namanya. Dengan Ummu Kalsum tu dia dapat anak 2 orang. Namanya anak dia lelaki seorang, serupa dia nama Zaid bin Zaid. Hak seorang lagi namanya Ruqayyah, perempuan, 2 orang. Jelas hak dia ni lepas pada dia bercerai dengan Zainab, bukan sebelum pada tu. Boleh anak. Jelas. Nyata kalau nak kira. Rasulullah SAW menikah dengan Zainab. Pada ketika tu Zainab tak putus haid lagi. Tak putus haid lagi kira-kira. Mengikut riwayat-riwayat tu, kalau kita tengok dari segi umur dia, dalam 35, paling tinggi 38 tahun Zainab ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW. Ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW, umur dia 35, paling lewat 38. Mengikut dalam kitab-kitab tu. Sebab apa ada khilaf tentang masa mati dia tu. Ada yang kata 2-3 tahun, itulah sebab jadi ada beza 2-3 tahun. Tak apalah, kita terima tu. Itu bukan masa putus haid lagi. Bukan masa putus haid lagi. Mana kalau kira nak dapat anak, boleh dapat anak. Mana tak ada? Tak dapat anak. Lepas pada tu dia duduk ni, cerai ni selama mana baru nikah dengan Nabi SAW. Setengah ulama kata lepas pada habis iddah kita, mengikut zahir hadis ini, bila habis iddah. Tetapi yang lebih tepatnya makna 3-4 tahun lepas pada bercerai. 3-4 tahun lepas pada cerai tu barulah menikah. Barulah kita tengok ada munasabah. Hak ni cerita adalah hadis ni yang nanti kita akan baca. Nabi SAW hantar Zaid tu sendiri pergi pinang ni Zainab. Kalau lah baru lagi, itu agak tidak munasabah tu. Tak ada orang lain kau nak pilih. Sebab tu setengah-setengah ulama dia pertikaikan tu. Apa jadi lagu ni? Tak ada orang lain kau. Tetapi ada nampak tak apa, masih boleh terima lagi hak tu. Sebab ada hikmat juga. Nabi SAW hantar Zaid tu sendiri. Sebabnya kerana dia lah juga suruh menikah dengan Zaid ni, jadi kucak-kacir ke rumah tangga Zainab jadi tidak bahagialah kita kata. Akhirnya bercerai, rumah tangga dia hancur. Jadi biar dia lah juga yang kira-kiranya yang menyebabkan jadi tidak aman rumah tangga dia tu Zaid. Biar dia ni lah juga yang bawa pergi kepada Zainab cerita Nabi SAW nak. Sebab dia memang duduk nak pada Nabi SAW. Ada banyak riwayat yang menyebutkan dia mula-mula tu dia khabar ke Nabi SAW nak pinang untuk diri sendiri, rupanya untuk Zaid. Situ dia patah hati. Jadi kalaulah Zaid ni yang menghancurkan dia, Zaid ni lah yang membina dia. Dan Zaid pun bukan budak-budak pada masa tu. Apalagi kalau kita mengambil kira setelah 2-3-4 tahun dia bercerai, tak apa, boleh terima. Mana orang yang meruntuhkan, orang itulah juga yang membangunkan. Itu maksudnya. Tak jadi masalah tu. Tak apalah. Zainab ni dia nak, bahkan mengikut setengah-setengah ulama, dia nak kepada Nabi SAW. Dia ni termasuk di antara perempuan yang pergi menyerah diri kepada Nabi SAW. Ikut kalau Nabi SAW nak bini, tak apa, dia bersedia. Itu Zainab termasuk di antara perempuan-perempuan yang menyerah diri kepada Nabi SAW. Dalam riwayat-riwayat disebutkan perempuan yang menyerah diri kepada Nabi SAW ni bukan seorang. Hak baru ni, hak kita jumpa baru ni, bukan seorang tu ya. Ada beberapa orang. Di antaranya yang disebutkan oleh ulama, Zainab. Jadi supaya dia tidak kecewa sangat, dan Nabi SAW menyebabkan masa muda dia tu habis dengan begitu,
dalam keadaan kecewa rumah tangga dia, patut sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan dia sebagai menghiburkan hati dia. Di samping itu bukan waktu saja, dia ni kan bekas bekas kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengikut tradisi orang Arabnya, mengikut pahaman orang dianya, tak boleh menikah dengan anak angkat. Ada 2-3 sebab tu sekali. Jadi hikmat tu banyak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan dia. Berkahwin dengan dia. Kalau ditakdirkan menikahlah Zainab itu dengan orang lain hak sepadan dengan dia lah, kita andai hak dia kenal, hak sesuai dengan dia, boleh jadi tak cerah. Apabila tak cerah, dan orang tu pun bukan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lah hukum. Sedangkan nak cerita benda ni mendalam, berakar umbi. Kalau tidak pemimpin hak besar sekali buat, tak degi, tak berubah masyarakat. Dia kena ketua tu sendiri berlaku pada dia, dan benda ni tidak aib di sisi Allah SWT, tak ada apa. Jadi itulah sebab hikmatnya. Dari segi hikmatnya apa Nabi SAW menikah dengan Zainab, sebab dia tu bekas isteri anak angkat dia, dan anak angkat dia supaya anak sendiri, nak menghapuskan pahaman tu, pegangan tu, maka Nabi SAW berkahwin. Tak apalah tu. Seterusnya, kalau kita tengok ayat tadi mengikut tafsiran hak biasa, hak ramai-ramai ni kita selalu duduk jumpa, dia kata hak tadi tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu duduk susuk sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan nyatakan kamu takut kepada manusia, sepatutnya kamu takut kepada Allah. Hak tu semua tuju kepada Nabi lah belaka. Tuju kepada Nabi lah maknanya. Maknanya duduk susuk nak ke bini orang, kenal kepada bini orang, susuk Allah SWT rayak dah, dia tidak rayak kau. Apa tidak rayak? Apa tidak rayak? Hak Tuhan rayak tu berupa gap dia. Kalau ayat Quran, mana ayatnya? Mana ayat? Kalau berupa wahyu hak lain, mana? Hadis mana? Hak rayak kata lama dah dia tahu. Hak sahih, rayak hak sahih. Kalau hak tak sahih, orang tak kira. Orang tak kira. Tak ada. Bila tak ada, andaian saja. Bermakna telah dituduh secara tidak langsung, telah dianggap Nabi SAW ni pura-pura. Sebenarnya kalau mengikut hak riwayat hak teruk tadi, dia macam kenal lah. Kalau dia cerai, dia boleh nikah. Kalau mengikut asal lagi, dia menyembunyikan sesuatu, mana dia pura-pura lah. Sebenarnya benda ni akan berlaku juga, akan cerai juga. Apa ya? Dia kata tak usah cerai, mana pura-pura lah tu, ngada-ngada. Hak sebenarnya tidak lagu tu, kehendak Tuhan pun tidak lagu tu, dia sendiri pun tidak lagu tu, tapi dia kata tak usah cerai. Tapi dalam hati dia kata macam kata cerai. Besar tu kita kata kepada Nabi SAW secara tidak langsung. Bermakna Nabi SAW sendiri telah meletakkan asas taqiyah. Taqiyah boleh lah kalau lagu tu. Orang yang duduk amal tu pura-pura, dalam hati lain, mulut lain. So perkara tu masalahnya kalau mengikut tafsiran. Yang kedua, watakhshannas, engkau takut kepada orang. Takut apa? Takut atas bukti apa? Takut atas bukti apa? Hak tu kena nak tahu. Takut nak royak. Takut nak royak. Akan datang dia akan menikah dengan apa nama ni, bekas anak angkat dia. Takut nak royak tu. Pasal apa? Hak tu bercanggah dengan adat masyarakat. Lepas tu hak royak Tuhan ni sesat, berhala ni, apa nama ni, tidak Tuhan, tu semua palsu. Tak bercanggah kau tu. Bapa tak takut. Bapa tak takut. Hak lain mana? Hak serupa dengan adat masyarakatnya, hak Nabi SAW buat tu, berapa banyak hak bercanggah, dia tak takut pun. Bapa hak ni takut. Cuba ayat takut orang mana. Lepas pada tu Allah SWT kata, tengok satu ayat selepas pada tu, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, dia takut. Wa yakhshawnahu, mereka ini orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, yakni rasul-rasul ini, takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan, mereka tidak takut kepada sesiapa pun illa Allah, kecuali Allah. Lepas tu kita kata dia takut kepada manusia pun. Sadil lepas pada tu je ayatnya. Tak mungkin Rasul dia takut pada manusia dalam nak menyampaikan agama Allah SWT. Hak ni agama dia lah, ni nak ubah masyarakat.
Apa dia takutnya? Dua. Tak boleh pergi tafsiran lagu. Bahaya tu. Mana kita tuduh Nabi takut. Sedangkan Allah SWT sendiri kata dia tidak takut. Bukan Nabi saja, Rasul-Rasul lain pun tidak takut. Dia takut hanya kepada Allah. Sedangkan ayat sebelum pada tu dikatakan, Tuhan kata kepada Nabi tu, engkau takut kepada manusia. Maknanya Nabi bukan Rasul lah, sebab takut kepada manusia. Sebab ayat selepas tu kata kalau Rasul, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mana dia takut? Seseorang dia tidak layak lah. Pak Allah SWT tak pandai lah pilih dia. Dia bukan dia takut kepada orang, tidak layak. Berat tu akibat dia. Sebab itulah dalam tafsir Quran ni payah dia benda halu hak lagu tu lah. Kadang-kadang kita tak nampak benda gitu. Tu dua perkara baru tu. Perkara yang ketiga nak cerita hak dikaitkan dengan cerita ni lah juga. Dikatakan Nabi SAW ni menikah, Allah SWT menikah atas langit. Tak ada tok wali, tak ada saksi, tak ada gapo. Dan menjadi kebanggaan kepada Zainab ni Allah SWT yang seseorangnya akad nikah, jadikan nikah dia. Dikatakan begitu. Dalilnya mana? Zawwajnakaha. Tu tak boleh jadi dalil tu zawwajnakaha. Lepas tu semua kita ni kan Allah SWT menjadikan kita kan. Semua Allah SWT jadikan kita. Khalaqan nas. Khalaqakum. Allah SWT menjadikan kamu. Menjadikan kamu tu makna tidak melalui hak biasa ni kah? Sebab musabab ni ada mak ayah, tidak melalui apa tu Allah SWT jadi terus gitu. Gitu kah? Kalau zawwajnakaha ni pun kalau Allah SWT nikahkan, tapi hak tu wali, saksi, mas kahwin ke apa tu ada betul lah. Boleh kan? Allah SWT jadikan kita. Dia jadi seperti jadi Nabi ada kah? Kita tidak. Tapi dia kata memang kita etikad pun dia yang menjadikan kita. Tetapi melalui sebab musabab biasa ni. Ada mak ayah. Supaya juga. Apa tak boleh kita kata lagu tu? Ya kita nak kata Tuhan mengahwinkan dia. Itu masalah. Sebab apa? Dia keliru saat ni. Zawwajnakaha. Lepas tu khalaqakum tu. Khalaqakum. Kami, dia menjadikan kamu. Khalaqnakum. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum. Kami menjadikan kamu. Menjadikan Tuhan jadi datang langit. Tak ada sama ibu bapa kita. Jadi. Begitu. Tak ada siapa kata lagu tu. Tetapi Allah SWT juga yang menjadikan semua manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Semua Allah SWT jadikan. Tapi mengikut peraturan. Supaya juga kalau Allah SWT kata kami kahwinkan engkau, bukan bermakna tanpa ada wali, saksi, gapo semua mas kahwin. Bukan makna begitu. Tak boleh kita buat kesimpulan gitu. Tetapi ramai yang buat kesimpulan kerana ada dalam setengah-setengah hadis tu zahirnya sekali tengok nampak gitu. Itu tak kena. Sebab apa? Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahawa Abu Ahmad Ibnu Jahsh, saudara kepada Zainab ini yang menjadi wali nikah Nabi SAW. Dan Nabi SAW beri mas kahwin 400 dinar kepada dia. Nabi SAW buat kenduri. Lepas tu dalam hadis ni kata Nabi SAW masuk tanpa izin. Apabila tu ayat tu seseorangnya terus pergi, tak layak ke siapa-siapa. Itulah dia faham tu. Kalau Allah SWT tidak menikahkan dia tanpa perantaraan apa-apa, bagaimana Nabi SAW pergi terus tu? Pasal apa dia si suami minta izinnya? Saya nak pergi masuk dalam bilik bini saya ni, bukan saya nikah dah. Gitu. Dah tahu dah menikah. Semua orang tahu. Apabila turun ayat ni, Nabi SAW susuk kah? Kalau dia suruh sahabat-sahabat dia tulis. Ingat, baca dalam semaya. Mesti dia suruh lagu tu. Mana hak lebih daripada hak tu? Semua tahu belakang. Lebih pada isytihar, lebih pada i'lan. Lebih pada saksi dua orang aja. Imam Malik kata tidak syarat saksi dalam perkahwinan. Yang pentingnya i'lan itu. Sini tidak ada i'lan lagi kok. Tunggu ayat Quran begitu mau. Zawwajnakaha. Sudahlah. Lepas tu kalau mengikut hadis, baru ni kita sudah jumpa. Imam Abu Hanifah pun pegang lagu tu. Iaitu al-ayyim ahaqqu binafsiha min waliyah. Janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Dia ataupun al-ayyim waliyu nafsiha. Wali kepada diri dia sendiri. Kalau kita tak terima riwayat kata orang ni ada jadi wali kepada dia. Dah Allah SWT waktu ayat dah kata. Dia pun tahu dah. Nabi SAW hantar Zaid ni gapo pergi. Mana tanya dah tu. Sebagai akad dah tu. Akad dia tidak semesti duduk depan tu qadhi, depan tu imam gapo. Waktu tu.
Apabila dia setuju, jadi dah lah. Lepas pada tu saksi lebih pada saksi dah ni. Dan muka sahabat semua tahu belakang ayat Quran tu. Begitu. Tak ada timbul masalah apa-apa. Lepas pada tu hak kata tak ada wali. Kalau kita andaikan tak ada wali semua, dan dia boleh jadi wali sendiri, apa masalah? Kalau kita kata tak ada mas kahwin lagu mana? Takkan kita nak ayat Quran tu, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Kami telah halalkan kepada engkau isteri-isteri yang telah engkau berikan mas kahwin kepada mereka. Itu berkenaan dengan Nabi. Ya ayuhan nabiyyu, Nabi beri mas kahwin. Hak tu halal. Macam mana hak ni tak ada? Kalau tak ada, dia kena ada tu. Kecuali orang ni, hak dia tidak mas kahwin, dia kena ada. Tak ada kecuali. Padahal hari-hari ni dia tidak sebut mas kahwin. Mas kahwin ni mesti sebut kah dalam akad nikah? Kalau iya pun, baru ni kita sudah bincang dah masuk masalah mas kahwin, tak mesti sebut. Yang mestinya bagi. Mas kahwin tu ada muajjal, ada muajjal. Ada hak bagi selalu, ada hak bagi bertanggung. Boleh kan? Tidak sebut bagi mas kahwin. Apa tidak bermakna tak ada mas kahwin? Jadi semua-semua orang dia kata ini keistimewaan Zainab. Pasal tak ada mas kahwin, tak ada wali, tak ada saksi. Nabi SAW tu pergi. Molek kalau lagu ni. Kalau nak kira. Nabi SAW tu pergi. Tak tahu, tak ada siapa dia tahu. Dalam keadaan tak ada siapa dia tahu, tu pergi masuk rumah orang perempuan. Tak pernah sabar. Kecuali dia sudah royak dah ayat Quran, royak belakang. Apa lagi pilihan Zainabnya? Kalau sebelum pada ni dia tak say tu kepada Zaid tu, dia boleh terima ada perintah Allah SWT. Begitulah pilihan Allah SWT. Dah ni ayat Quran juga tu, zawajnaka. Apa dia tak terima? Apa dia tak terima? Tak pernah sabar dia tak terima. Begitulah. Tak ada pas kahwin, lepas tu menikah, Allah SWT yang menikahkan, tak ada orang lain. Itu semua tidak kemah belakang. Hak kemahnya iaitu Nabi SAW menikah cara ramai-ramai. Dia buat kenduri ni, hak ni paling besar, lebih besar. Hak ni kan saat ni kita baca, tak ada lebih besar daripada hak ni. Tak tahu lagi masa mananya. Adakah dia masuk senyap-senyap dulu, lepas tu baru dia bewah? Takkan lagu tu dia nak ajar lagu tu kah orang kan? Kalau lagu tu tak pernah sabar. Nampak Nabi SAW ni tak boleh sabar. Kalau kita andai kau ni Zaid baru cerah, habis saja iddah terus orang boleh kata musuh-musuh Islam boleh kata terus pergi, tak tahu wali, tak tahu mana, terus masuk tanpa izin. Nak minta izin buat apa dia? Ada bini dia dah. Adakah orang setelah bini tu oyak belakang orang minta izin, saya nak masuk? Tak payah minta izin lah, ada bini dia dah, sadar dah sama setuju belakang dah. Gitu cerita. Ini bahaya. Kalau tidak kupaskan, boleh jadi keliru lah. Masuk tanpa izin ke apa. Kadang-kadang hadis ni dia mengelirukan lagu tu lah. Menyebabkan jadi susah kita. Lagu mana? Sehingga setengah-setengah ulama buat kesimpulan, tak ada sesoalahnya benar ni ayat ni Nabi SAW susuk. Tak cerita dia. Dia pergi dulu, patut baru cerita. Allah SWT kahwinkan dia. Patut kau lagu tu. Hak sebenarnya dia cerita dah ayat ni. Semua tahulah. Lepas tu barulah akad nikah gapo, mas kahwin gapo semua ada. Lepas tu baru pergi. Tak minta izin. Dia bukan bini dia dah. Tak ada apa, selesai dah tu. Gitu. Lepas tu banyak lagi cerita-cerita yang lain nampaknya. Hak tu saja amalan ni. Mungkin ada lagi di celah-celah ni banyak pengajaran lagi kita boleh dapat insya-Allah pada minggu depan pula. Sekarang tu dah. Wallahu a'lam.